Babur ruqa bil Quran wal muawwidzat. Ini bab jampi dengan Al-Quran dan ayat-ayat ataupun surah-surah pelindung. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW meniupkan dirinya dalam sakit yang membawanya mati, dalam sakit yang mana dia mati dalam sakit itu, bil muawwidzat, menghembuskan, meniupkan dirinya dengan muawwidzat, beberapa ayat pelindung. Bila dia sakit berat, saya menghembuskan atas tubuhnya dengan membacakan muawwidzat tadi, wa amsahu biyadihi nafsahu, dan saya sapukan dirinya dengan tangannya sendiri, li barakatiha, kerana keberkatannya. Saya bertanya Zuhri, bagaimana dia meniupkan atau menghembuskan itu? Dia berkata, Nabi SAW menghembuskan di atas dua tangannya, kemudian disapunya dengan keduanya wajahnya. Babur ruqa bi Fatihatil Kitab. Ini bab jampi dengan Fatihatil Kitab. Ada disebutkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi SAW tentang perkara ini. Diriwayatkan daripada Abil Mutawakkil, daripada Abi Sa'id Al-Khudri, bahawa ada beberapa orang sahabat Nabi SAW pergi ke satu kabilah Arab, ke satu tempat, ke satu kampung kabilah Arab. Falam yaqruhum, mereka tidak menerimanya sebagai tetamu. Mereka tidak menerima sahabat-sahabat itu sebagai tetamu. Dalam keadaan begitu, tiba-tiba ketua mereka disengat atau dipatuk binatang berbisa. Faqalu, mereka pun berkata, adakah apa-apa ubat atau adakah orang yang pandai menjampi di kalangan kamu? Mereka berkata, ada, tetapi kamu tidak mahu menerima kami sebagai tetamu. Kami tidak akan lakukan sehingga kamu tentukan untuk kami upahnya. Mereka pun tentukan sekumpulan kambing sebagai upah untuk mereka. Sahabat itu pun mula membaca Ummil Quran wa yajma' buzaqah, dan dia mengumpulkan buzaknya, yakni air ludahnya, lalu di ludahnya fabara'a, di ludahnya atas tempat kena patuk itu. Fabara'a, orang itu pun sembuh, ketua kampung itu pun sembuh. Maka dibawakan kepada mereka kambing-kambing yang dijanjikan sebagai upah itu. Faqalu la na'khudhu, mereka berkata, kita tidak akan mengambilnya, sehingga kita bertanya Nabi SAW. Kemudian mereka bertanya Nabi SAW, Nabi pun suka. Dia pun tanya, mana kamu tahu bahawa surah itu jampi? Ambillah upah dia tu. Wadribu li bisaham, beri kepada saya satu bahagian. Babu syart fir ruqyah bi qati' min al-ghanam. Ini bab janji dalam jampi untuk diberikan satu kumpulan kambing. Asyart, ketentuan ataupun janji. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa ada sekumpulan sahabat Rasulullah SAW tadi juga lalu dekat satu kawasan air yang ada sumber air. Ada di kalangan mereka itu seorang yang kena sengat atau salim, itu bermakna orang yang kena sengat jugalah, salim. Fa'arada lahum rajulun min ahli al-ma', ada seorang daripada penduduk tempat itu pergi kepada sahabat-sahabat tadi. Dia bertanya, adakah di kalangan kamu orang yang pandai menjampi? Adakah di kalangan kamu Tuk Wama? Kerana ada di tempat ini, di kawasan ini, seorang yang kena sengat ataupun salim, dia di lafaz itu berbeza, maksudnya samalah. Fantalaqa rajulun minhum, ada seorang daripada mereka pergi, dia pun baca Fatihatul Kitab dengan syarat akan mendapat kambing, beberapa ekor kambing. Orang yang disengat itu pun sembuh. Faja'a bisya ila ashabihi, dia pun bawakan kambing-kambing itu kepada sahabat-sahabatnya, tetapi mereka tidak mahu menerima. Waqalu, mereka kata, engkau telah mengambil upah dengan kitab Allah. Engkau telah mengambil upah dengan kitab Allah. Hatta qadimul Madinah, sehingga mereka sampai ke Madinah, mereka pun berkata, wahai Rasulullah, dia telah mengambil dengan kitab Allah upah. Rasulullah SAW pun kata, perkara yang paling berhak kamu mendapat upah kerananya ialah kitab Allah. Bab ruqyatil ain, ini bab jampi kerana diganggu makhluk halus. Dengan sanad Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah,
katanya Nabi SAW menyuruh saya ataupun dia menyuruh supaya digunakan jampi kerana kena gangguan makhluk halus, ataupun nustarqa, pada kami dijampi kerana terkena pandangan buruk ataupun gangguan makhluk halus. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ummi Salamah bahawa Nabi SAW telah melihat dalam rumahnya, rumah Ummi Salamah, seorang gadis yang mana ada tanda yang tidak baik di mukanya. Ada tanda yang tidak baik di mukanya. Ada hitam setengah ulama tu kata safa'ah ni apa makna? Hitam bertampung di muka, ataupun kuning bertampung di muka. Maknanya tak molek lah, kesan yang tidak baik, ada tanda yang tidak baik lah di mukanya. Nabi SAW pun kata istarqulah, carilah penjampi, carilah bomo untuknya. Fa inna bihan nazra, kerana dia telah terkena pandangan, yakni kerana dia telah diganggu makhluk halus. Lepas tu Imam Bukhari buat mari sanad lagi ni menyebutkan perkara yang sama. Bab al-ainu haqqun, ini bab gangguan makhluk halus itu adalah benar. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW sabdanya, al-ainu haqqun, pandangan buruk itu ataupun gangguan makhluk halus itu adalah benar. Wa naha 'anil washmi, tapi dia melarang daripada al-washm, yakni mentatu atau ditatu. Bab ruqyatil hayya wal aqrab, ini bab jampi kerana terkena sengat, kerana dipatuk ular ataupun kena sengat kala jengking. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Aswad daripada ayahnya, ini Aswad katanya saya bertanya Aisyah tentang jampi kerana kena sengatan binatang berbisa. Faqalat, Aisyah berkata, Nabi SAW telah membenarkan ruqyah, yang dijampi ataupun bomo kerana terkena apa-apa yang bisa, apa saja yang bisa. Bab ruqyatin Nabi SAW, ini bab jampi Nabi SAW. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdul Aziz katanya saya dan Thabit pergi bertemu dengan Anas bin Malik. Berkata Thabit, wahai Aba Hamzah, ini dia kata kepada Anas, saya sakit. Anas berkata, mahu tak aku jampi engkau dengan jampi Rasulullah SAW? Dia kata tentu sekali mahu. Qala, dia pun ucapkan, Allahumma rabban nas mudhhibal bas ishfi anta syafi la shifaa la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, rabban nas, Tuhan manusia, mudhhibal bas, Tuhan yang menghilangkan segala penderitaan, ishfi, sembuhkanlah, anta syafi, engkaulah penyembuh, la syafiya illa anta, tiada yang menyembuhkan melainkan engkau, penyembuhan yang tidak meninggalkan sebarang kesakitan lagi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW selalu yu'awwidhu ba'dha ahli, melindungi sebahagian daripada ahli keluarganya dengan menyapu dengan tangan kanannya. Nabi SAW baca ayat-ayat pelindung kepada sebahagian ahli keluarga dia dengan menyapu tangan kanannya sambil dia berkata, sambil dia berkata, Allahumma rabban nas adhibil bas. Tadi mudhibal bas, ini adhib, yani dengan sirah amar. Washfihi, tadi isfi saja, washfihi wa anta syafi, tanpa ya. Tapi dalam nuskah yang lain ada la shifaa illa shifauk, tiada penawar selain dari penawar engkau. Tadi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqaman, ini supaya tadi juga. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah SAW kana yarqi, dia selalu menjampi dengan mengucapkan, dengan membaca imsahil bas rabban nas, hapuskan, hilangkan penderitaan wahai Tuhan manusia, biyadika syifa, di tanganmu jua penyembuhan, laka syifalahu illa ant, tidak ada yang menyingkapkannya, menghilangkannya selain dari engkau. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW selalu mengucapkan kepada orang yang sakit, bismillahi turbatu ardina
wariqatu ba'dina yushfa saqimuna, atau yashfi saqimana. Dengan nama Allah, turbatu ardina, tanah bumi kita, wariqatu ba'dina, dan air liur sebahagian kita, yushfa saqimuna, disembuhkan, semoga disembuhkan, mana orang yang sakit di kalangan kita. Pasal lagi ni pun lagu tu juga kata Aisyah, Nabi SAW yaqul fir ruqyah, dalam jampi dia, turbatu ardina wariqatu ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina, dengan izin Tuhan kita. Babun nafath fir ruqyah, ini bab meniup ataupun menghembus dalam jampi, dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abbas Salamah, dia berkata, saya mendengar Abu Qatadah berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, ar-ru'ya min Allah, mimpi yang baik itu dari Allah, dan al-hulum, mimpi yang buruk itu dari syaitan. Bila seseorang dari kamu bermimpi sesuatu yang tidak disenanginya, maka hendaklah dia menghembuskan pada ketika dia terjaga 3 kali, wa yata'awwadh min syarriha, dan hendaklah dia berlindung dari kejahatannya, kerana dengan berlindung itu syaitan itu, ataupun makhluk yang jahat itu tidak dapat memudaratkannya. Kata Abu Salamah, sebelum itu saya selalu melihat, saya selalu bermimpi mimpi yang lebih berat kepada saya dari menanggung bukit. Setelah saya, sebaik saja saya mendengar hadis ini, saya tak kisah lagi selepas itu. Diriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah SAW bila pergi ke tilamnya, ke tempat tidurnya, dia akan menghembuskan pada 2 tapak tangannya dengan bacaan qul huwallahu ahad dan muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, semua sekali. Thumma yamsahu bihima wajhahu, kemudian dia menyapu dengan kedua tapak tangannya itu mukanya, dan sejauh sampai 2 tangannya dari tubuhnya, dan disapunya seluruh tubuhnya setakat yang sampai tangannya ke situ. Kata Aisyah, falamma ishtaka, bila dia sendiri sakit, dia suruh aku melakukan begitu terhadapnya. Yunus berkata, saya melihat Ibnu Syihab melakukan begitu bila dia pergi ke tempat tidurnya, bila dia pergi ke tilamnya. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id bahawa ada sekumpulan sahabat Rasulullah SAW pergi berangkat dalam satu perjalanan yang mereka jalani, hinggalah mereka berhenti di satu kampung kabilah Arab. Mereka meminta supaya mereka diterima sebagai tetamu, tetapi orang-orang di situ tidak mahu menerima mereka sebagai tetamu. Selepas itu ketua mereka, ketua kabilah itu disengat, dipatuk oleh binatang yang berbisa. Fasa'u lahu bikulli syai', mereka berusaha sedaya upaya, tetapi tidak ada sesuatu yang berguna kepadanya. Faqala ba'duhum, sebahagian daripada mereka berkata, kalaulah kamu pergi kepada orang-orang yang singgah di kalangan kamu itu, yang singgah di tempat kamu itu, la'allahu, barangkali ada pada mereka itu sesuatu, yakni sesuatu yang penawar. Fa'atauhum, mereka pun pergi bertemu dengan kumpulan sahabat itu. Faqalu ya ayyuhar raht, wahai kumpulan orang-orang musafir, tuan kami ini telah disengat, kami telah cuba sedaya upaya kami, tetapi tidak ada sesuatu apapun berguna kepadanya. Adakah apa-apa pada kamu, pada sesiapa saja di kalangan kamu ni, adakah apa-apa yang dipenawar? Faqala ba'dhum, ada, kata dia, demi Allah saya ni memang bomo, kata dia, saya memang tukar jampi, tetapi demi Allah sebelum ini kami minta kamu terima kami sebagai tetamu, kamu tak mahu. Saya tidak akan jampi, kata, kamu, untuk kamu, sehinggalah kamu tentukan untuk kami upahnya. Mereka pun bersetujulah dengan sahabat-sahabat ini untuk memberikan sekumpulan kambing. Dia pun pergi, sahabat itu, dia pun mula meludah dan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang dibaca Fatihatul Kitab.
laka annama, sehingga lepas dia baca tu macam seolah-olahnya dia terlucut dari iqal, dari ikatan, bagaikan ia ni bagaikan unta yang terlepas daripada tali dia. Fantalaqa, orang itu pergi berjalan, ma bihi qalaba, tidak ada apa-apa kesakitan padanya lagi. Qala, kata perawi ini, fa'awfawhum ju'lahum, mereka pun menyempurnakan upah yang dijanjikan, yang telah dipersetujui oleh mereka. Faqala ba'duhum, sebahagian daripada sahabat-sahabat itu pun kata, iqsimu, bagilah. Faqala alladhi raqa, yang menjampi itu berkata, jangan, hingga kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebutkan kepadanya apa yang berlaku ini, kita tengok apa dia akan suruh kita lakukan. Mereka pun pergilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan kepadanya apa yang berlaku. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, wa ma yudrika annaha ruqyah, mana kamu tahu Fatihah itu jampi? Asabtum, kamu kena betul tu, kamu telah menepati, kamu telah menepati, yakni jampi yang sebenarnya. Iqtasimu, bagilah di antara kamu. Wadribu li ma'hum bisahmin, berilah untuk saya satu bahagian sekali dengan mereka itu. Wa mashir raqi fil waj' bi yadihi al-yumna, ini bab untuk bomo menyapu dalam sakit dengan tangan kanannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu ba'dahum, melindungi sebahagian dari mereka, yakni baca ayat-ayat pelindung kepada mereka dengan disapunya dengan tangan kanannya. Adhibil bas, sambil dia baca inilah ta'awidhnya. Adhibil bas rabban nas washfi anta syaf la shifaa illa shifaan la yughadiru saqaman. Wa dzakartu li Mansur, saya pun ceritakan perkara ini kepada Mansur, dia pun meriwayatkan kepada saya daripada Ibrahim, daripada Masruq, daripada Aisyah, serupa dengan itu juga. Inilah beberapa bab yang kita baca pada malam ini. Babur ruqa bil Quran, ini bab jampi dengan Quran. Wal mu'awwidzat, dan ayat-ayat pelindung ataupun apa-apa yang menjadi pelindung. Wal mu'awwidzat, Imam Bukhari buat tajuk ni. Sebelum ni dia sudah mari dah, di antara orang yang masuk syurga ni tanpa hisab berapa ni ialah orang la yastarqun, yang tidak bomo, tidak jampi atau tidak minta dijampi. Sudah ada dah sebelum pada ni. Boleh jadi kita akan kata semua jampi, semua bomo ni tak boleh. Imam Bukhari nak ayat tidak. Hak kata tak boleh tu menyebabkan hak dia larang sebelum pada ni. Dia kata orang yang istimewa ni, orang yang istimewa, 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab, iaitu dia tidak bomo. Bukan makna mereka ni tidak bomo langsung. Tidak bomo ni, tidak bomo dengan sesuatu yang tak betul, yang bercanggah dengan akidah, di sini dia buat tajuk bomo ataupun jampi dengan Quran. Kalau jampi dengan Quran tak apa pula, tak apa. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sendiri pun jampi dengan Quran. Pas Quran saja apa? Wal mu'awwidzat, dan dengan sesuatu yang dapat melindungi, asalkan dia tidak bercanggah dari segi akidahnya. Tidak ada unsur-unsur syirik, tidak ada di dalam ucapan-ucapan itu, maka tak apalah. Sebab apa? Di antara jampi yang Rasulullah SAW gunakan ini bukan terdiri daripada ayat Quran. Mana Nabi SAW jampi sendiri. Selain daripada itu, di dalam hadis-hadis ini kita tengok kemudiannya disebutkan Nabi SAW suruh orang lain jampi, bomo, suruh bawa perempuan tu pergi jumpa Tok Bomo, dia sendiri tidak jampi. Patut Tok Bomo tu nak bomo lah ke mana? Kira-kiranya kalau Islam dia tidak akan gunalah cara yang tidak betul. Dia tidak akan gunalah cara yang tidak betul. Dia akan guna cara yang betul. Inilah Imam Bukhari nak ayat. Babur ruqa bil Quran wal mu'awwidzat. Ruqa jamak ruqyah.
Jadi jampi, serapah dan baca ayat-ayat pelindung ataupun lain-lain lagi ini tidak bercanggah dengan akidah dan tidak bermakna menolak takdir, nak lari daripada takdir, tidak. Bahkan ia termasuk dalam takdir juga, termasuk dalam usaha dan sebab yang dapat melindungi seseorang itu daripada malapetaka dengan izin Allah, daripada penyakit atau apa, seperti ubat lah juga, seperti ubat. Kalau kita tidak iktikadkan dia tu sebagai penyembuh, dia hanya sebagai sebab saja, tidak mengapa. Hak ni pun begitu juga. Hak ni pun begitu juga. Seterusnya Imam Bukhari nak cerita juga di sini bahawa penyakit-penyakit ni setengah-setengahnya tidak dapat dirawat dengan ubat-ubat biasa. Ini ubat-ubat yang diambil daripada bahan-bahan tabi'i, bahan alam, bahan galian, binatang, misalnya kita tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, tidak boleh diubat dengan hal itu. Dia kena ubat dengan cara lain. Itu yang seterusnya lagi Imam Bukhari nak cerita juga di sini bahawa Quran itu adalah penawar. Penawar itu bukan penawar rohani saja, jasmani pun penawar juga. Begitu juga penyakit-penyakitnya biasa, penyakit-penyakit jasmani ini pun bukan hanya boleh dirawat dengan bahan-bahan ubat-ubatan saja, ubat-ubatan yang zahir itu saja, tidak. Bahkan ada kalanya berguna juga jika diubati dengan jampi ataupun bomo ni. Itulah beberapa perkara yang Imam Bukhari nak sebut. Babur ruqa bil Quran wal muawwidzat. Kalau kita kata al muawwidzat itu termasuk dalam Quran, sebab al muawwidzat dalam istilahnya termasuk 3 surah. Surah Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, 3 tu. Sebab itulah disebutkan dengan sirah jamak al-muawwidzat. Kalau al-muawwidzatain maknanya suratul Falaq dengan suratul Nas itu. Ni al-muawwidzat 3. 3 tu apa dia? Iaitu qul huwallahu ahad, ada qul a'udzu birabbil falaq hingga akhir, dan qul a'udzu birabbin nas hingga akhir. Itu 3. Kalau kita terima ni al-muawwidzat itu maknanya daripada Al-Quran juga, bermakna ini ataf khas kepada am. Itu dalam istilahnya dipanggil ataf khas kepada am. Amnya mana? Quran itu am. Muawwidzatnya iaitu ni lah, sebahagian daripada Quran itu, 3 surah. Kalau kita kata begitu, itu yang pertama. Yang keduanya ar-ruqa bil Quran. Mana tidak semestinya ada a'udzu, perkataan-perkataan, mana surah-surah ataupun ayat-ayat yang ada a'udzu, ataupun ada perkataan ta'awudz itu sahaja yang boleh menjadi pelindung, menjadi ubat. Bahkan Quran tak kira lah ayat mana. Supaya surah Fatihah mana adanya a'udzu, tak ada a'udzu pun boleh jadi penawar juga. Imam Bukhari nak ceritanya Quran ini tak kira hak ada a'udzu pun, Quran secara umum, ataupun hak ada a'udzu macam muawwidzatain itu. Ini maksud dia ar-ruqa bil Quran wal muawwidzat. 2. Yang ketiga, Imam Bukhari nak cerita ar-ruqa bil Quran, termasuk dalam Quran tu hak ada a'udzu ke apa-apa lagi, ataupun hak tak ada, termasuk belaka. Al-muawwidzat itu benda lain, bukan Quran. Ni makna yang ketiga. Apa-apa yang dapat melindungi, tidak Quran, hadis ke ataupun ucapan-ucapan lain, yang mana seseorang itu dapat, katakanlah seorang ulama ataupun tidak ulama, orang biasa, dia dapat mimpi baca ni. Nah, suruh baca tu molek, benda molek. Bahasa Arab kita kata muawwidzat, ataupun tidak bahasa Arab tetapi tidak ada unsur syirik, termasuk dalam muawwidzat juga. Tu boleh jadi termasuk belakalah, boleh jadi. Cumanya masalah muawwidzat itu, kalaulah sini pun dalam hasyiah kita nombor 3 dia kata qala Ibnul Athir, nombor 3 tu tengah dia tu, tak saya baca habis pasal tengah tu. Ibnul Athir berkata qad jaa fi ba'd al-ahadith jawazur ruqa wa fi ba'dihha an-nahy anha. Dalam setengah-setengah hadis nampak harus bomo ni, dalam setengah-setengah hadis nampak larang. Di antara hak mengharuskan iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kemudian kita baca tadi, istarqu laha, carilah tu bomo untuk dia. Fa inna biha an-nazrah, kerana dia telah terkena pandangan. Ini utlubu laha man yarqiha, maksudnya carilah orang yang akan bomo dia tu. Di antara hadis yang melarang pula, la yastarqun wa la yaktawun. Sebelum pada ni kita sudah jumpa dah 70,000 orang masuk syurga tanpa hisap tu, iaitu mereka ni tidak suka bomo. Jadi hadis-hadis dalam kedua bahagian ni menampakkan boleh dan menampakkan tak boleh banyak ni. Cara untuk menjamukkan hadis-hadis ini iaitu dengan kita mengatakan yang dilarang itu iaitu hak bukan dengan bahasa Arab, ataupun bukan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, ataupun bukan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab yang diturunkan. Tidak semesti bahasa Arab. Kalau kalam Allah, kitab lain lah. Dan dengan tidak diiktikad bahawa jampi itu sendiri memang bermunafaat, mesti munafaat, ada munafaatnya dan menyembuhkan jampi itu sendiri. Hak ni hak larang tu, hak maksud hak larang dalam hadis tu termasuk dalam hak tu lah. Kalau tidak, tak apa. Seterusnya masalah muawwidzat ini, muawwidzat pelindung. Pelindung ni adakah dalam bentuk bacaan sahaja atau seperti setengah-setengah? Apa ni tok bomo tu dia buat, dia hembuh di apa ni tali kah, di benang kah, ataupun dia tulis-tulis, orang panggil azimat, orang panggil azimat ta'widzat, tulis-tulis itu, lepas tu dia bagi suruh gantung pakar kah, tekuk ataupun lengan kah, gapo kah, boleh ke tidak macam tu? Itu termasuk dalam perkara khilaf di antara ulama. Kalau dalam kitab-kitab lama-lama ni memang banyaklah sebut. Cuma ana bawa satu kitab, kitab yang masyhur, dikatakan ni kitab bapa Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab. Apa kata dia dalam masalah ni? Dia pun sebenarnya tidak totok kalu. Orang ngaji, orang alim besar ni. Maknanya kalau dia kata tu, dia tidak kata sesaja, dia royak. Dia orang jenis terbuka. Kalau ada khilaf, dia royak khilaf serupa dengan pendapat kita juga, tak ada beza. Cuma dia pilih jalan yang lebih selamat dalam masalah-masalah ni. Dia pilih jalan yang lebih selamat. Itu masalah lain. Misalnya dalam kitab dia ni, Kitabut Tauhid, Kitabut Tauhid dengan syarah dia oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan Ali Syekh. Kita tengok dalam kitab dia. Di bawah bab maja afir ruqa wat tamaim. Ini bab jampi dan tamaim. Apa dia ni? Azimat. Dia ada satu tajuk. Dia pun marilah hadis-hadis, beberapa hadis ni. Kita tidak nak baca lah belakangnya, panjang. At-tamaim maknanya kata dia syai'un yu'allaqu 'ala al-aulad min al-'ain. Tamaim ni mana sesuatu yang digantung pada budak-budak untuk menyelamatkan, untuk memelihara daripada gangguan makhluk halus. Tetapi kalau yang digantung itu daripada Al-Quran, farakhasa fihi ba'dus salaf. Sebahagian ulama salaf membenarkan. Ni, kalau azimat ni hak gantung sat ni, kalau ayat Quran, sebahagian ulama salaf kata boleh. Wa ba'duhum lam yurakhis fihi. Sebahagian ulama salaf tidak membenarkan. Wa yaj'aluhu minal manhi anhu. Dia menganggap ni pun termasuk dalam hak dilarang juga. Minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Termasuk di antara hak larang ni, tak bui ni, kalau gatung-gatung ni, walaupun ayat Quran, Ibnu Mas'ud. Warruqa, ruqa itu jampi. Dinamakan juga azimat kata dia. Iaitu hadis menunjukkan bahawa kosong daripada syirik, tak ada unsur syirik. Rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ain wal humah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan untuk menjaga daripada gangguan makhluk halus, dan humah yakni untuk bomo kerana disengat binatang bisa. Akhirnya dia sebut, di akhir ni dia sebut fihi masail. Selepas dia sebut banyak hadis-hadis ni di bawah bab ni, dia pun sebut beberapa masalah. Yang pertama, tafsir ruqa dan tamaim. Yang kedua, tiwalah, tafsir tiwalah. Yang ketiga,
Semua ini adalah syirik tanpa istithna. Yang keempat, ar-ruqyah bil kalamil haq, bomo dengan ucapan yang benar kerana diganggu makhluk halus dan humah, tidak termasuk dalam waktu-waktu terkecuali. Yang kelima, at-tamimah, yakni azimat itu kalau daripada Al-Quran, ulama khilaf tentangnya. Hal hiya min dhalik, adakah termasuk dalam hak dilarang itu ataupun tidak, khilaf. Setakat tu je Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebut. Lepas tu syarih dia ni sebut bawah ni. Tadi Muhammad bin Abdul Wahab sebut sikit ya. Dia kata i'lam anna al-ulama min as-sahabah wat tabi'in faman ba'dahum ikhtalafu fi jawaz ta'liq at-tama'im allati hiya min al-Quran wa asma'illah wa sifatih. Khilaf ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in tentang keharusan gantung azimat ni. Azimat yang dibuat daripada Quran, terdiri daripada ayat Quran ataupun asma'illah dan sifatnya. Satu golongan mengatakan yajuzu dzalik, harus. Ini pendapat Abdul Malik bin Amr bin Al-As, dan inilah zahir apa yang diriwayatkan daripada Aisyah, dan inilah juga pendapat Muhammad Al-Baqir dan Imam Ahmad dalam satu riwayat. Mereka pakaikan hadis yang kata azimat, pakai azimat tu syirik. Hak tu lah hak dilarang. Hak dilarang itu maknanya azimat hak ada unsur syirik. Wa qala ta'ifatun, satu golongan yang lain mengatakan tidak harus. Wa bihi qala Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas kata tak boleh. Inilah zahir pendapat Hudzaifah, Uqbah bin Amir, Ibnu Ukaim, dan inilah pendapat sekumpulan daripada tabi'in. Di antara mereka ialah ashab, anak-anak buah Ibnu Mas'ud, Imam Ahmad dalam satu riwayat yang lain yang dipilih oleh ramai daripada anak-anak murid dia, wa jazama bihil mutaakhirun. Inilah benda ni setara tu. Jadi kita kena beringat. Kena beringat. Kalau hak kata boleh tu pun tentu sekali dia tidak mengatakan boleh secara mutlak. Kena beringatlah sebab benda-benda ni benda halus ni, tidak nampak ni, zahir. Pasal tak pakai ubat, tak kena cocok, baca gitu. Tiba-tiba siap. Lah makanya ada anggapan lain pula. Ada kuasa istimewa ke pada Tok Brahma tu. Apalagi kalau yang diucap itu ucapan-ucapan yang tidak tahu makna gapo. Kena beringatlah dalam perkara ni. Kena beringat. Tapi yang tidak sebut mana hak ni mesti dalam bahasa Arab ke apa. Yang setengah-setengah riwayat tu sebut, ulama kata kena bahasa Arab tu sebab dia Arab. Dia tidak erti kalau bahasa Melayu, kalau bahasa lain. Bagi orang yang erti dalam bahasa tu, dan ini tidak ada unsur syirik, dia kata khilaf lagi pergi situ. Walau bagaimanapun kena beringatlah dalam masalah ni. Lepas tu Nabi SAW dia hembuskan diri dia. Ini ketika tidak sakit pun buat juga. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika tidak sakit, sebelum tidur tu baca, hembus di tangan, gosok seluruh tubuh. Di sini dia kata gosok muka saja. Dalam riwayat kemudian kita baca tu sampai sejauh mana yang tangan dia sampai. Ini adalah di antara ayat pelindung lah, baca ayat pelindung. Lepas tu seseorang itu insya-Allah akan terselamat lah daripada gangguan, terutamanya gangguan makhluk halus. Babur ruqa bi Fatihatil Kitab. Ini bab jampi dengan Fatihatil Kitab. Padahal Nabi SAW tentu tak ajar ni. Sebab apa? Nabi SAW tanya dia, mana kamu tahu ini ayat ni, surah ni boleh jadi jampi ni, boleh dibuat jampi? Mana kamu tahu? Maknanya buat sesuatu yang dikira ada munafaat duniawi. Sahabat-sahabat dia faham, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un. Syifa. Dalam Quran disebutkan Quran itu syifa, ada penawar. Sahabat faham daripada umum tu. Ini tidak termasuk dalam bid'ah ni, lagu ni. Tidak termasuk dalam bid'ah. Sebab apa? Dia perkara dunia ni, perkara dunia. Bom kita kata dengan guna ayat Quran, hak Nabi SAW tak ajar.
walaupun kemudiannya diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi apa yang sahabat tu berani buat tu? Dia tahu dah tak boleh nak buat kalau benda-benda bid'ah ni, tak boleh nak buat tak tu kalau. Hak ni buat apa yang dia berani? Sebab tadilah ada dalam ayat Quran tadi, dia pegang dengan hak tu. Dia pegang dengan hak tu. Jadi hak dia faham tu betul. Hak dia faham tu betul. Begitu juga kalau kita kata sekarang ni, kalau kita mimpi lah, kita mimpi dapat jampi ke apa, kita boleh kena guna tu. Sedangkan tak ada dalam hadis, tak ada dalam apa, tak apa. Hak tu termasuk dalam bab penawar, dalam bab berubah. Bid'ah ni termasuk dalam bab ibadat. Hak tu hak tak boleh kita reka, tak boleh nak buat sendirinya. Yang kita tidak faham pahala dia, tiba-tiba kita dengan anggapan dapat pahala banyak, kita buat suatu amalan tu. Amalan tu tidak ada faedah, tidak nampak faedah duniawi dia, tak nampak. Tapi kalau hak ni lain, tidak termasuk dalam bid'ah hak ni. Walaupun tak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar sekalipun. Buktinya kalau kita tengok dalam hadis ni, sahabat berani buat dulu, walaupun dia tidak tahu apa-apa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu lagi. Lepas pada tu Nabi sallallahu alaihi wasallam akui. Ini menunjukkan dalam masalah ni ada keluasan. Berbeza dengan masalah ibadat. Ini bukan masalah ibadat, masalah termasuk dalam masalah dunia juga. Termasuk dalam masalah dunia dan masalah rawatan. Rawatan itu ikut kita, atas kita. Selagi tidak bercanggah dengan usul kita lah. Siapa nak tujuh potong bila begitu, sembuhlah. Tuk ngulu dia tu sembuhlah. Maka dia dapatlah kambing tadi. Kambing tu sebanyak mana? Katanya 30 ekor kambing tu. Pas sahabat ni seramai mana? Ada juga dalam riwayat-riwayat yang lain, tidak dalam riwayat sini, tak ada ni. 30 orang juga sahabat. Hak Tok Bama ni siapa dia? Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Ni perawi ni sendirilah, Abu Sa'id Al-Khudri. Tok Bama dia. Nabi SAW bila dia sesuatu yang diragui halal ke tidak, dia akan kata biasanya, "Bui ke saya kata, bui ke saya sebahagian," supaya orang tidak ragu lagi tentang halalnya, baiknya, bersihnya hasil itu. Ini menunjukkan bahawa baca Quran gapo ni, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Perkara yang paling kamu berhak mendapat upah kerananya, mendapat ganjaran kerananya ialah kitabullah. Daripada sinilah ulama-ulama buat kesimpulan, jumhur ulama bahkan mengatakan mengajar Quran, mengajar agama gapo ni semua ni boleh ambil gaji gapo ni. Sebab apa? Paling berhak. Kalau benda lain boleh ambil, hak ni lebih-lebih lagi boleh. Sebab apa? Hak ni untuk kebaikan dunia dan akhirat. Hakikatnya kalau nak upah pun tidak ada nilai dia, tidak ada nilai dia hakikatnya. Ini daripada sinilah dia ambilnya. Bukan untuk berubat saja, untuk tidak berubat pun. Sebab itulah Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Thawr dan lain-lain. Kita sudah jumpa dah hadis ni. Ada dalam Hasyiah jilid yang pertama dulu. Panjang dah riwayat tepi ni. Kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata tak boleh ambil upah. Tetapi pendapat dia tu, pengikut-pengikut dia kemudiannya bahas banyak pula. Kesimpulannya, secara umumnya pengikut-pengikut dia pun serupa dengan orang lain juga. Serupa dengan orang lain juga dalam masalah ni. Jadi ambil upah tu sebagai berubat ke dengan Quran, ayat Quran, ataupun cara lain ke, dibolehkan. Inilah di antara dalil mereka. Lepas tu kita buat syarat untuk bomo tu, kita buat syarat boleh nak kena bayar sebanyak ni, boleh. Boleh. Begitu juga kalau berubat doktor, misalnya orang ni sunat sebanyak ni, pelalian untuk gani-gani sebanyak ni, boleh katalah gitu. Kalau setuju masuk, kalau tak setuju tak sah, gitu. Ini pun boleh. Kita buat syarat apabila kita menggunakan sesuatu kepandaian ataupun kemahiran kita, boleh. Tetapi sahabat-sahabat ni tidaklah kata dia ni cara kerja buka klinik, kita kata
cara ke bomo ni tak ada dalih waktu tu. Klinik bomo misalnya tak ada, gapo-gapo pakak pergi minta dengan dia, tak ada. Cuma secara kebetulan begitulah. Betul dia guna. Gitulah. Tidak kata jadi khusus pula. Dia ni kerja dia untuk tu. Tetapi nanti kita tengok akan datang. Ruqyatil ain, jampi kerana terkena gangguan makhluk halus. Ana terjemah begitu sama. Sebab apa? Sebab hak ni hak lebih banyaknya. Ain di sini maksudnya pandangan ni, pandangan syaitan, makhluk halus, hantu, iblis dan sebagainya lah. Setengah-setengah ulama dia menterjemahkan ain tu dengan makna pandangan manusia biasa. Di dalam hasyiah ni pun dia sebut. Sebab dia kata setengah-setengah mata orang tu dia bisa. Kalau dia pandai, dia tenung kita, menyebabkan kita jadi sakit. Ni mata orang lagu ni lah. Nabi SAW seseorang yang mengakui makna berlaku, benda ni benar, benar-benar berlaku. Jadi ulama-ulama ni buat contoh, misalnya seorang tu sakit mata, kalau kita tenung mata dia, kita sakit, tu kesal dia. Dia ada orang tertentu, dia sifat dia tu banyak sifat-sifat macam orang yang beramal ilmu-ilmu tertentu. Apalagi kalau beramal ilmu sihir, ilmu gapo, memanglah ada tu kesal dia. Tengok kita tu pun satu macam, dia tidak tengok saja. Ada setengah orang tu tak ada beramal apa-apa pun. Memang jadi begitu. Seperti orang perempuan disebut di sini, orang perempuan pada ketika haid, kalau dia pegang bekas susu, lepas tu bubuh susu, banyak mudah basi susu. Tapi dia juga kalau pada ketika tidak haid, tidak begitu. Dia kaya ini maknanya ada ketika kesal tu ada pada orang ni. Hak ni hak zaman dulu dia tak nampak lagi. Sekarang ni tubik ilmu macam hypnotism, mesmerism, macam-macam lagi ilmu yang diperkenalkan oleh orang barat, yang mana dia boleh tenung mata seseorang tu, tenung sehingga orang tu ikut dia. Adalah cara dia nya. Ada buk dia nah, macam-macam buku pula berkenaan dengan dia tenung sehingga orang tu jadi pesal, jadi tak khabar. Pak dia pun tanya dengan menggunakan ilmu itu. Dia tanya, dia boleh royak belaka. Bahkan dia royak masa kecil dia terlupa dah, dalam keadaan biasa dia terlupa, dia boleh royak. Kalau orang-orang tua dia ada, dia mesti betul memang pernah berlaku gini. Sampai ke situ boleh pergi dengan menggunakan pandangan, dengan menggunakan mata. Kadang-kadang dia guna bahan-bahan lain lagi, tetapi ini juga termasuk di dalam ilmu, sebahagian daripada ilmu sihir juga ni. Terbahagian daripada ilmu sihir juga. Kadang-kadang bahaya, jadi gunakan ilmu tu dia bawa pergi kepada satu peringkat. Inilah mana syaitan ni. Sebab tu kita kata ilmu syaitan. Dia boleh bawa pergi seseorang tu kepada kelahiran yang lain. Ni sesuai dengan agama lain lah, agama Buddha, agama Hindu, yang mengatakan manusia ni menjelma ke dalam alam dunia ni beberapa kali. Sebelum hidup ni dia ada hidup dah, tapi dalam rupa yang lain. Dia boleh bawa orang ni, kira-kira mengikut ilmu dia tu lah, bawa orang ni pergi ke alam yang lain ketika dia sebagai orang lain. Pergi situ bahayanya, kalau dia tak boleh buat kelik semula kepada kewarasan dia ni, permulaan ni tak boleh buat kelik semula, boleh jadi gila orang tu. Boleh jadi gila. Siapa begitu ilmu moden. Boleh jadi gila, boleh jadi tak khabar terus kau. Boleh jadi begitu kalau dia tidak boleh buat kelik kesedaran dia tadi. Ini semua maknanya ayat rahsia mata. Tetapi bukan semua berlaku begitu. Ada kalanya orang yang berdeki, kata dia, kalau dia tengok jadi ada kesan. Tidak. Berapa banyak orang yang deki nak marah benar pada kita, dia tengok pun tak ada jadi apa-apa. Kalau kita berasa takut, mimpi-mimpi, itu masalah psikologi. Perasaan kita duk takut ke dia, geru ke dia tu. Apalagi orang kata dia tutup bomo misalnya, lagilah kita berasa takut. Itu faktor psikologi. Hak sebenarnya di sini dia nak pergi kepada ain di sini ialah gangguan makhluk halus. Gangguan makhluk halus, gangguan iblis, syaitan lah. Orang panggil masuk hantu, dirasuk hantu. Apa ni dalam Quran tu, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna
illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Ini dalam Quran sendiri pun ada sebut mana dia tidak boleh bangun seperti melainkan seperti orang yang dirasuk syaitan bangun. Maknanya orang yang dirasuk syaitan dia tak tentu hala lah, tak tentu hala. Mana dirasuk syaitan. Situ tu asasnya. Dalam Quran tu ada. Dalam hadis disebut lebih jauh lagi. Lepas tu Nabi SAW ajar, dia kata kepada Aisyah, Nabi SAW suruh saya atau dia suruh, mana tidak suruh saya, suruhlah secara umum. Yang ni termasuk umat dia, supaya dijampi atau digunakan bomo kerana gangguan makhluk halus. Dia pesan mana mujarak ni, mujarak guna bomo, guna jampi untuk gangguan-gangguan ni sangat mujarak. Memanglah sampai sekarang ni dia benda ni, bomo ni banyak macam. Bomo ni hak tak betul pun ada, hak guna Quran pun ada, hak guna hak karut tu pun ada. Orang-orang kafir sendiri yang diganggu kena dirasuk hantu lah. Orang dia pun ada juga kena rasuk hantu, ada juga. Bukan orang Islam saja. Ana yang duduk dalam masyarakat yang tidak Islam, anda tahu benda-benda tu banyak berlaku. Lepas tu Tok Sami dia gitu, pergi hambak hantu, hambak lari betul lah. Maknanya faktor bomo tu dia ada keistimewaan dalam bab ni. Ada keistimewaan dalam bab ni. Hantu dia tu kalau tidak Tok bomo Sami dia pun orang Islam pergi hambak. Orang Islam pergi hambak, lari juga. Tidak kata orang kafir kena sama kafir dia. Dah. Itu yang peliknya. Ana pernah berguru dengan seorang guru yang memang dia ni terkenal sebagai seorang yang hebat lah dari segi ilmu-ilmu ni, sehingga ana naik kereta api dengan dia, naik kereta api semasa di India dulu, naik kereta api dengan dia. Bila berhenti di stesen kereta api tu, berhenti, ana tengok orang ramai bunga-bunga orang mai naik atas kereta api tu. Pergi, Maulana saya gini-gini. Hak mari tu macam-macam, Hindu pun ada, Sikh pun ada, macam-macam agama, hak Islam pun ada. Saya gini-gini. Dia apa? Dia ada dah kertas dia. Dia tulis, ambil, buat gini-gini. Orang ni mari ambil, buat gini-gini, kata dia. Hak ni ambil, buat gini-gini, celup dalam air, misal, lepas tu buat minum. Macam-macam lah dia buat. Kata orang tua ni, itu kalah. Mula-mula nak jumpa dengan dia tu, nak pergi tempat dia tu, naik kereta api sekali dengan dia lah. Kita duduk tengok keadaan dia. Maknanya nak ayatnya benda ni ada kesan. Kalau tak ada kesan, apa pakak pergi cari dia segala Hindu. Dan dia tidak kisah. Maulana ni memang dia pelik sikit daripada orang lain. Di tempat dia kalau dia buat jamuan, dia panggil lah, bukan orang Islam saja, Hindu pun dia panggil. Cara dakwah dia tu tinggi. Cara dia panggil. Waktu dia buat jamuan, dia je jadi kakoi, dia je tambah kuah, tambah gula apa, memang pelik. Maulana Siddiq, seorang ahli mantik yang terkenal di sana. Dia ni memang hebatlah dari segi ilmu-ilmu ni. Jadi apa yang anda nak perhatikan di sini, cuba tengok Nabi SAW suruh bomo. Maknanya dia seseolah ada isyarat dah tu bomo ni akan ramai. Tak mesti dia. Bomo ni tak mesti dia. Itu sah. Yang kedua kita tengok hadis hak lagi. Iaitu Nabi SAW tengok seorang gadis tu muka dia ni ada tanda pelik di pipi dia. Dia berkata dia ni sudah terkena pandangan. Cari bomo lah untuk dia. Nabi SAW sendiri tak bomo. Itu benda yang kena perhati. Nabi SAW sendiri tak bomo. Dia suruh cari bomo. Apa dia tidak bomo sendiri? Ni isyarat kepada nak merawat benda-benda lagu ni tidak semesti orang alim. Tak mesti orang alim. Dan ana pun sudah dapat isyarat juga daripada guru-guru ana dulu. Dia kata memang molek benda ni khidmat untuk orang ramai, molek. Tapi satu masa kita akan habis. Kita tak ada nak buat kajian penyelidikan apa nak baca, tak ada. Orang akan sibuk mari cari kita. Kita pula apabila ada ni dia berlawan sama makhluk tu, makhluk halus ni berlawan, kadang-kadang terkai mari kita. Nak dia kena ada pelindung pula kita sendiri ni. Kena baca sekian-sekian. Dia adalah cara dia. Hak ni dalam bab kawalan, perang alat tu, alat lain perang. Jadi kena kawal diri kita. Kalau tidak, kita yang teruk, kita yang menjadi mangsa. Dia kena tahulah, kena faham lah. Yang ketiga,
Yang ketiganya, biasanya orang yang beramal ilmu-ilmu ni tupu fikiran dia. Tupu fikiran dia ni bukan setakat tupu fikiran dia, pakai anak cucu tak berapa cerdik, tak tahu apa. Ini petua tutup guru yang tahu tentang ilmu-ilmu ni. Tetapi khidmat dia tu sangat besar, khidmat dia kepada masyarakat sangat besar. Kita tidak boleh lupakan, kita tidak boleh pandang serong hak betul lah, hak betul, kecuali kalau hak tak betul tu lain cerita. Hak tak betul tu tidak sabit bomo, sabit lain pun kita tak boleh pandang molek. Jadi kita kena kenal jasa demo ni. Banyak perkara tu kena ambil kira. Lepas pada tu kita akan habis masa banyak. Kadang-kadang orang nampak mudah lah benda ni. Setengah-setengah tu nak berubat semalam tak tidur. Duk cara ni, duk baca ayat-ayat tertentu. Memang jadi, tapi kena baca sekian banyak. Apa? Kalau kita ada kerja lain banyak lagi kan, pakai dok lah. Lepas tu orang beri 10 riyal. Dia tidak tahu yang kita di semalam tak tidur. Ni benarnya. Masyarakat dia tidak reti menilai tu. Kadang-kadang dia anggap mudah benda ni. Padahalnya tak boleh tidur, gangguan. Kalau dia ganggu, tak boleh tidur. Pakai anak bining, tak boleh tidur. Masuk dalam jambat bunyi. Pergi dalam bilik tu tubik luar bunyi. Ataupun apa-apa. Benda ni bukan di kalangan orang Islam saja, di kalangan orang kafir pun berlaku. Sebab tu orang barat pun terima benda ni. Sebab tu dia buat cerita hatu lah macam-macam. Sebab ada benda ni. Sebab itulah Nabi SAW kata al-ainu haqqun. Gangguan makhluk halus itu benar. Memang ada benda tu. Jangan kita pandai mudah. Jangan kita menafikan, tak tentu pasal. Kalau kena kita, barulah nanah. Kalau kena kita. Jadi dalam hadis ni dia ada isyarat dah. Ada isyarat dah. Carilah tuk bomong tu. Apa dia tidak bomong sendiri? Boleh kalau dia nak. Ini isyarat bahawa terutamanya dalam dunia sekarang ni hak sibuk gapo, masing-masing ada bidang tertentu. Orang ni dengan bidang dia, orang ni dengan bidang dia. Zaman Nabi SAW dulu memanglah tak ada bidang-bidang tu, tak ada lah sahabat yang khusus bahagian bomong. Tetapi di zaman sekarang ni anda rasa perlu kena ada orang yang reti. Terutama apabila kita berhadapan dengan orang kafir. Katakanlah orang kafir dia boleh sembuhkan gangguan ini dengan baca cara dia. Kita tak boleh. Tercabarkanlah tu. Kita kata Quran kita hebat, bisa, istimewa. Tapi gapo-gapo pun dia kena bancuhan dia, ramuan. Al-Quran itu kadang-kadang dia sebagai bahan. Kita ramuan, siapa hak ni, baca hak ni baru jadi. Kalau tidak tak jadi. Dia serupa benda-benda lain lah. Gula yang sedap tu dia tidak jadi gula halal kerana ramuan. Hak ni sikit, gani sikit bunga cekeh, dua kutub je, kalau banyak tak sedap. Mana atas ramuan baru jadi. Orang nak buat bom pun begitu je. Ramuan daripada bahan-bahan. Kalau duduk suku tak jadi gapo, tak menentu. Tapi kalau duduk sekali kena api ataupun kena petik lagu ni, meletup. Satu bangunan yang besar pun boleh hancur. Quran ni pun lagu tu lah juga. Sebab itu dia ada ahli dia. Nabi SAW sudah isyarat, suruh cari bomo. Maknanya bomo dengan dia tu suku. Sini nak isyarat, tidak semesti orang alim tu dia pandai bomo, tak mesti. Dan tidak semesti orang jahil tu dia jahil, tapi dia tak boleh bomo, tak mesti. Sebab apa? Bomo tadi anak sudah tahu dah lah. Benda macam tadi nak jadi tok bomo tu, kalau kita banyak kerja lain ganggu. Banyak perkara lah. Sedangkan banyak lagi kerja lain. Walau bagaimanapun, kalau ada orang yang boleh khusus dalam perkara ni, terutama dengan mempelajari cara-cara yang betul, yang baik, yang tidak salah, itu adalah sebaik-baiknya. Sebab apa? Untuk menjaga umat Islam. Kadang-kadang orang kita pergi siapa aku tak sami pergi cari. Kenapa? Kerana kena buat kena kau kan. Sebab apa? Cari di kalangan kita tak reti, tak boleh. Mana kita ni kena ikut cara biasa. Cara biasa ni kita kena belajar ramuan dia. Kalau ulama dulu kita baca dalam cerita, orang masuk atu royak kepada Imam Ahmad wih selipar dia. Orang tu pergi selipar dia pun lari atu tu. Lari sia orang tu.
Itu lain. Oh tu. Hak istimewa tu. Istimewa, adalah hak istimewa. Sahabat-sahabat yang tidak tahu, tidak pernah beramal apa, baca jadi lalu. Seseorangnya tak ada apa-apa berlaku kepada dia tadi. Tak ada sakit pun dia. Hak kena patut tadi duduk sakit, tak berhenti. Check up berubat tak siap. Padahal dia tak ada. Tu, begitu saja. Nak ceritanya kesan dia tu itu kerana keistimewaan Tuhan dia tu. Kalau tidak ada keistimewaan Tuhan dia tu sendiri, maka dia kena belajar cara dia, ramuan dia. Untuk gani lagu ni, untuk gani lagu ni. Kena belajar cara dia lah. Kalau tidak, payah nak berkesan, payah. Dan hal ni tidak termasuk dalam bid'ah. Tidak termasuk dalam bid'ah sebab dia termasuk dalam bab perawatan. Orang kata bid'ah tu bab ibadat, cara berdosa pahala, cara tu. Ni tidak termasuk dalam tu. Tidak termasuk dalam ibadat khusus itu. Bahkan Tok Guru Ana tadi, Ana tanyalah pula, apa yang 7-8 ni, apa 7-8 ni, Bismillahirrahmanirrahim ni 7-8 ni, tu nombor 7-8 ni apa? Ada dalil ke? Ana tanya dia, ada dalil ke dalam hadis ke apa mana? Ada. Apa yang buat lagu tu tidak ke lari daripada hak asal. Dia kata gini, dia kata Islam ini datang rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kepada sekalian alam, bukan rahmat kepada orang Islam saja. Kalau orang Islam kita boleh bui, kita boleh bui ayat Quran pakar, dia tak akan bawa ayat Quran tadi masuk dalam jamban tempat-tempat kotor, dia reti moga dia orang agama. Tapi kalau orang kafir, dia mengadu sakit apa-apa, mari jumpa dengan kita nak bui ke dia azimat ke apa, tulis Bismillahirrahmanirrahim, dia reti kau nak jaganya. Dengan sebab itu ulama-ulama ni dia ada ilmu dia sendiri. Dia ada ilmu isyarat dia tu. Bismillahirrahmanirrahim dia kira mengikut huruf abjad, walaupun ini pelik. Nilai dia sama dengan 786. Nilai dia dah ada kesan, walaupun sudah macam kita kata terjemahan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang misalnya. Hak ni pun ada kesan juga. Sebab itu dia tulis azimat tu, kadang-kadang tulis nombor saja. Nombor tu tafsiran mengikut bahasa dia, tafsiran kepada Quran. Sebab kita terjemah ayat Quran dengan bahasa Melayu lah, kod Rumi, tak serupa tu dengan asal. Tetapi mengikut ilmu dia sama makna. Orang yang ketiga kata sama makna. Ada kesan juga. Sebab Islam ni rahmat kepada sekalian manusia, sekalian alam, bukan untuk orang Islam saja. Kita nak bui ke dia, kalau kita bui ayat Quran itu dia tak pandai jaga. Itu salah satu cara kita dakwah. Kod tu dia pergi, terduduklah tak kata apa. Ini salah satu usaha yang kadang-kadang ulama-ulama ni dia dapat dalam mimpi. Kadang-kadang penemuan dia sendiri yang kita pun tak faham benda ni. Dan benda ni bagi anda tidak termasuk dalam bid'ah, tak apa. Kalau jadi boleh. Kalau dia uji misalnya dengan buat ni jadi, dia ramu sendiri, dia buat capu ayat ni jadi boleh walaupun tak ada hadis, tak ada gapo pun apa je. Sebab dia tidak termasuk dalam bid'ah, tak apa. Tidak mesti kena tunggu Nabi SAW ajar dulu. Ni kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang kita baca ni memang banyak isyarat-isyarat gitu. Lepas tu kalau kita baca dalam syarah-syarah hadis pula gapo, macam Anwar Shah Kashmiri dalam Faidul Bari, dia kata bomo gapo dijampi ni tidak semesti dalam bahasa Arab. Ia selalu dikatakan melainkan kena bahasa Arab tu pasal kebanyakan ulama ni tak erti bahasa lain. Sebab itulah kalau kita baca dalam setengah-setengah kitab tu, macam Syah Waliullah dia tulis apa ni azimat nak suruh mudah beranak, pakar kepada orang sakit adalah cara dia tulis ayat Quran. Lepas tu ayat isyrahiyah, gapo dia ayat isyrahiyah, dia tak faham kita ni. Tengok rupanya bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani tu makna nama Tuhan juga, sifat Tuhan. Tu. Dalam kitab tafsir Durrul Mansur ada sebut tu. Kitab tafsir
Ad-Durrul Mansur Jalaluddin As-Suyuti dia ada sebut waktu. Dan itu termasuk dalam sifat Tuhan juga. Sifat Tuhan kalau dia sebut dengan bahasa lain pun tak apa. Itu tidak bercanggah, tak apa lagu tu. Adalah kaedah dia nya. Jadi dia royak lah dalam kitab. Tak salah. Babun al-ainu haqqun. Yani gangguan makhluk halus itu adalah benar. Wa naha 'anil washmi, dan Nabi SAW melarang daripada washam, tatu. Apa dia letak sekali ni? Sebut cerita gangguan makhluk halus, lepas tu larang daripada tatu. Buat apa? Sebab biasanya orang-orang zaman primitif hari tu, begitu juga orang-orang di Afrika sampai sekarang ni pun buat lagi tu. Buat apa yang kecil pada masa kecil lagi dia toreh sini. 3. Alik ni 3, alik ni 2. Dia toreh. Dia toreh dengan pisah. Siapa jadi parut pak tua? Udah lah jadi. Semua orang dia parut. Buat apa? Dia kata hatu takut. Dia kata setengah masyarakat tu dia tatu dengan tatu yang tertentu. Apabila hatu tu pergi, hatu takut. Itu mengikut kepercayaan masing-masing. Nabi SAW tak bagi buat lagu tu. Tak perlu. Tak perlu. Sebab apa? Dengan cara lagu tu, itu termasuk dalam mengubah kejadian Allah. Fala yughayyirunna khalqallah. Termasuk dalam hak tu mengubah kejadian Allah. Comel-comel ni jadi ruduhnya toreh. Kalau tatu pun lagu tu juga masuk dalam daging tu. Kalau nak buang hak tu jadi rosak kulit. Sebab apa? Nabi tak buat. Sebab ada cara lain. Tanpa guna hak tu. Sama ada kita guna jampi cara hak Nabi SAW ajar, ataupun mengikut setengah-setengah ulama hak khilaf tadi, guna azimat. Syaitan tak lagi juga. Tidak nanti coteng, toreh muka, nyeksa tubuh ni, tak perlu. Lepas tu tatu di muka ni menyebabkan berkekalan kesan tu, dan nak buang tak boleh, menyakiti. Apa pasal buat lagu tu? Dah ada jalan lain. Itu seseorang dia nak cerita dia melarang daripada wasyam sebab ada cara lain. Paling tidak dah tak erti sangat, pegang Quran semua, pegang Quran, tidur dengan Quran. Sebab apa? Dia ada pengalaman. Anas sendiri, pengalaman Anas sendiri. Satu tempat tu tidur rumah sewa semasa belajar dulu di luar negeri dulu. Tidur situ, setiap orang yang tidur situ kena. Tak salah siapa. Tapi alhamdulillah anak tidur situ tak kena. Pelik juga. Demo-demo pun abang-abang pasal anak masa situ kecil lagi duduk sana. Abang-abang dia kata lain. Dia orang ngapa Quran kata dia. Sebab tu tidur, kalau tidur 2 orang tepat tu sebelah ni, kalau tidur 2, alik ni tak kena, alik ni kena. Kau tidur sekali dengan anak, tukar anak tidur alik ni pula, tidur alik ni, anak tak kena, dia kena juga. Akhir sekali dah tak boleh tidur, gangguan. Rumah sewa tu rumah sewa Maulana juga. Oyak ke Maulana tu pun sibuk lah. Petai-petai berapa petai dia pula duduk keliling kawasan, duduk keliling, duduk tabur pasir pula dia ni. Ya, ada seorang abang tu yang kena saat ni, dia pun pegang Quran, tak ada apa, pegang Quran, letak Quran tak ada, tidur dia baru aman, baru tak ganggu. Dan nak rayak je, mana kalau ada sekurang-kurangnya Quran duduk atas dada kita ni, dah ada cara tu. Apa yang kita nak tatu, nak toreh muka kita nya? Mana itu cara orang yang tidak bertamadun. Cara orang bertamadun ni cara lagu ni. Itu dengan baca ni syaitan boleh lari juga. Gitulah kesimpulannya. Bab ruqyatul hayyah wal aqrab. Ini bab jampi ular dan kerana disengat oleh kala jengking, binatang-binatang yang berbisa. Dalam hadis ini disebutkan Nabi SAW membenarkan jampi. Dia benarkan jampi kerana disengat oleh setiap binatang yang berbisa. Ini semua hadis-hadis ini menunjukkan bahawa dalam bab-bab ni jampi ni sangat mujarab. Dengan sebab itu kita tengok dalam masyarakat kita ni ada keistimewaan dia. Iaitu orang ni pandai jampi kerana kena patut kaulah. Orang ni pandai, ada keistimewaan. Dan kita jangan ketak sangat masalah ni. Sebab saat ni lah puan dan rakyat sana, ini bukan masalah ibadat. Asalkan tidak ada unsur-unsur syirik. Walaupun dalam bahasa Melayu pun tak apa, bahasa sial pun tak apa, asalkan jangan ada unsur syirik. Kalau ada unsur syirik, bahasa Arab pun tak boleh. Bukan masalah bahasa, masalah benda tu, kandungan dia. Kalau tidak ada unsur syirik, tak apa. Kadang-kadang kita tengok
Analah pengalaman awak dapat tahu daripada bomo-bomo. Kadang-kadang kita heran lah. Apa ucapan tu dalam bahasa Melayu hak biasa. Tetapi jadi. Pengalaman bomo lekat tulang, orang lekat tulang. Orang pergi dekat dia. Dia baca, anda tanya dia, baca ke dia. Baca ke dia. Dia pun ayatkan dah. Sebab dia percaya kita, dia ayat bahasa Melayu. Tak ada belah mana benda tu. Tak ada belah mana. Tapi jadi. Pelik juga. Tapi dia ambil air tu puyuk lah. Air tu puyuk. Ambil air pun dalam tu puyuk. Dia baca. Bismillah tu ada lah. Tu mana-mana pun ada lah. Ayatnya ada kelebihan-kelebihan ni. Jadi kalau hak ni ada molek lah. Jadi penawar. Kalau kita tidak tahu lain, tahu hak ni tak apa dah. Selain daripada tu, ubat untuk binatang-binatang biasa ni memang ada lah. Ubat-ubat hak zahir ni pun ada juga. Tapi Nabi SAW nak ayat di sini, selain daripada ubat zahir ni, bagi kita orang Islam lebih istimewa. Dia ada lagi ubat-ubat orang panggil ruhani. Ubat-ubat ruhani. Rawatan secara ruhani. Itu termasuk dalam rawatan Nabi SAW juga. Dia tidak guna biji hitam itu saja, jita hitam itu habbatus sauda, apa ni, nisa madu, guna gatu-gatu yang sudah kita sebut dah sebelum pada ni. Tidak guna waktu saja. Kustul hindi lah. Nak pergi cari daripada India tu misalnya kita. Bukan waktu saja, waktu hak zahir. Dia ada lagi selain daripada itu. Ini keistimewaan. Ada pun perubatan lain tak ada lagu tu. Keistimewaan perubatan Nabi dia ada ni. Dia ada ni. Lepas tu bab ruqyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, campi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sekat itulah. Dulu. Insya-Allah kita sambung semula. Allah.